Tuan-tuan yang Allah sekalian, kita fikir sikit, contoh fikir sikit. Dengan apakah kejayaan anak-anak nanti? Tuan-tuan, kita ada anak kan? Saya buat soalan sikit. Kita fikir, wahai mak dan ayah, wahai ibu bapa yang ada anak, fikir tak? Apa benda yang berguna untuk anak aku nanti? Bila dia besar nanti, apa benda dia berguna? Yang berguna kat dia. Benda apa yang akan berguna untuk anak itu bila dia besar nanti? Ataupun kita spesifikkan sikit, ilmu apa yang paling berguna? Dunia pun kita nak, bukan kita tolak dunia tak, tapi bandingan dia, ilmu apa yang amat berguna untuk anakku nanti, dan aku juga, ilmu apa yang berguna untuk aku juga. Hasil aku bagi dia makan, dia minum, duit aku habis pasal dia, aku juga nak habuan. Sebab tak sia-sia lah pengorbanan mak ayah cari duit nak bagi anak mengaji. Maka mak ayah fikir, anak aku ni nak dapat apa manfaat aku? Ataupun saya buat soalan yang lebih mungkin senang nak faham lagi, apa dia punca kejayaan seseorang depan Allah? Kita minakai, apa dia punca kejayaan seseorang di depan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti? Apa dia? Semua orang nak berjaya, semua orang nak sukses, semua orang nak bahagia. Tapi bahagia, kejayaan, kebahagiaan, sukses yang dicari itu, kalau tak kena dengan kehendak Allah, kamu takkan dapat, kata ulama. Kerana kalau kita yakin Allah menentukan, Allah takdirkan, Allah qada dan qadarkan apa segala, itu tauhid. Tuan-tuan, perempuan Allah sekalian, soalan, macam mana nak bahagia yang sebenarnya? Dengan apa bahagia dengan sebenarnya? Dengan apa kita nak bahagia? Dan dengan apa anak-anak cucu kita nak bahagia yang sebenar-benarnya? Fikir. Dan apakah benda yang kita bagi hari ini ke anak cucu kita, benda itu membahagiakan dia sementara atau bahagia selamanya? Fikir. Kerana Allah bagi kita fikir. Tuan-tuan, perempuan Allah sekalian, saya boleh baca kitab teori ni, kita boleh baca teori di kitab ni, dalam kitab ni teori ilmu, tapi praktikal dia kita kena praktikal lah. Praktikal di mana, tuan-tuan? Asas-asas praktikal, asas-asas amal ialah akal. Kalau tidak, takkan kita beramal, lagi mana tak guna akal. Contoh, orang tak solat, dia tak fikir benda apa yang guna untuk dia. Orang tak mau solat, dia terlupa dan dia tak berfikir, tak ada fikir, kalau aku mati nak bawa apa jumpa Allah, tak ada fikir Allah. Betul dia tak solat, pasal dia tak lupa nak fikir, dan dia tak fikir, dia terlupa, dia panggil lalai. Jadi kata ulama, ubat segala penyakit ada ubat, dan ubat lalai itu ialah berfikir. Saya petik kata-kata ulama ni dalam kitab Al-Jauharul Mawhum wa Munabbihatil Qulub, dalam bab fikir, awal-awal sebelum bab ilmu dan ulama. Muka surat 3 dia dah ulama tulis dah yang tu, tajuk khas fi muqaddimatil kitab. Pada awal-awal muqaddimah kitab diceritakan tentang fikir. Kata ulama, segala penyakit itu ada ubatnya, dan ubat kepada lalai itu ialah berfikir. Siapa rajin gunakan, maka dia jadi orang tak lalai. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, afala ta'qilun, tidakkah engkau ada akal? Afala tatafakkarun,
tidakkah engkau berfikir? Afala tubsirun, tidakkah kau nampak? Bila fikir nampak tak? Allah tanya. Tapi bukan Allah tanya, kerana Allah tak berhak bertanya. Dia berhak bertanya makhluk, dan makhluk tak berhak bertanya Allah. Maka kita fikir. Allah bagi akal, so fikir apa benda yang akan menguntungkan aku nanti, apa benda yang akan menguntungkan aku depan Allah nanti. Tuan-tuan, perempuan Allah sekalian, kita nak mati, apa benda yang menguntungkan kita waktu kita mati? Takat tu kita ambil contohnya. Hadis Nabi bagi tahu dah, untung orang yang mati bila ada 3 benda. Kan? Tidak? Nah, untungnya seseorang yang mati yang akan diusung ke kubur itu, untung dia dengan sebab 3. Ni bukan teori, teori ada dalam hadis. Sedangkan amal dia ada kat kita. Teori ada dalam hadis, Nabi kata gitu. Sebab tu kita bukan punya teori, kita nak praktikal. Untungnya si mati, untungnya mayat itu dengan sebab 3. Kerana dia beramal dengan betul sebelum dia mati. Untung. Ulang balik. Untungnya orang mati itu bila masuk dalam kubur, untung dia bukan masuk kubur tu. Untung dia bila mana sebelum mati masuk kubur tu dia beramal dengan teori yang Nabi bagi. Faham tak? Maka kita beramal dengan teori yang Nabi bagi, kita praktikal dengan teori yang Nabi bagi. Nabi, hadis Nabi itu teori dan praktikal dia ada dalam hadis tu. Kita nak tiru. Kata ulama tauhid lagi, saya selit lagi. Ulama tauhid kata, apa yang ada di hatimu? Soalan ulama, apa yang patut ada di hatimu apabila engkau berkata Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hang kata lagu tu, apa yang ada pada hati hang? Dan apa yang patut ada pada hati engkau ketika mengucapkan kalimah syahadat yang kedua? Apa yang patut ada? Tangan tak ada, dia kena ada. Apa yang kena ada? Kalau ulama tauhid kata, kamu kena ada, kena benar ini. Kalau tidak, dia tak power dia punya syahadat. Syahadat bukan hanya sebagai ucapan. Puncak ucapan ialah perkataan, puncak perkataan ialah niat. Maka apa niat? Sebab al-a'malu bin niyat. Maka bila sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa niat? Kata ulama tauhid, faham tak? Ingat duduk nak? Sesiapa juga yang mengucapkan kalimah syahadat yang kedua, dia kena niat. Apa niat dia? Wajib ia niatkan untuk ikut Muhammad itu. Itu wajib. Nah, niat apa? Niat nak ikut Nabi SAW pada fi'alnya, pada qaulnya, pada perbuatannya, pada katanya, pada apa saja yang Nabi buat, aku nak turut. Niat gitu. Maka jadi sahlah syahadat yang kedua itu bila disertakan dengan niat nak ittiba'ur Rasul, dengan niat nak ikut Nabi SAW. Kalau tidak, syahadat tak sah. Saya buka bab ni pada dalam mana, tuan-tuan? Benda yang saya buka ni ialah benda yang ada dalam kitab Masailul Muhtadi li Ikhwanil Mubtadi. Masalah-masalah yang menghuraikan permulaan kepada kawan orang-orang yang nak mula mengaji tauhid. Nama kitab tu begitu. Dia kata apa? Dia kata gitu. Orang-orang yang mengucapkan kalimah syahadat yang kedua wajib dimuqaranahkan, wajib disertakan dengan niat nak ikut akan Muhammad itu. Kalau tidak, jadi syahadat dia jadi tak kuat, jadi tak power, jadi tak kejam, jadi tak kemah. Kerana amal dengan ni
niat. Siapa beramal tanpa niat, tak ada apa-apa. Maka wajiblah kita berniat kan untuk ikut Nabi SAW, untuk ikut Rasul tu ketika mana mengucapkan kalimah syahadah yang kedua. Itulah benda yang diwajibkan, yang disuruh ulama tauhid kepada kita sekalian.